Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. Aku dah menggunakan Poco X3 NFC for these few weeks. In fact, sebelum ni pun aku ada buat satu video mengenai first impression aku pasal Poco X3 NFC ni. Sebab Poco ni boleh dikatakan satu nama yang tengah hype sekarang ni di kalangan peminat-peminat smartphone dekat Malaysia terutamanya. Sebab spesifikasi yang ditawarkan pada phone ni memang di label-label lebih kurang macam flagship punya smartphone. Tapi dia just menggunakan Snapdragon 732G saja. Untuk video kali ni aku nak kongsikan aku punya pendapat dan pandangan aku selepas menggunakan Poco X3. Dan aku nak bagi tahu awal, video ni aku tak dibayar oleh sesiapa dan video ni hanya pendapat peribadi aku saja, tidak berkaitan dengan sesiapa sekalipun. Tanpa buang masa lagi, let's talk about it. First, aku akan go through dekat dia punya build quality and then pengalaman pegang phone ni sendiri. Pada bahagian depan, dia menggunakan skrin bersaiz 6.67 inci IPS LCD dengan resolution 1080p. Dan dia juga menggunakan ketahanan jenis Corning Gorilla Glass 5. Kalau korang dah beli Poco X3 NFC, korang jangan risau sebab dia dah memang siap pasang dengan screen protector pada bahagian hadapan. Untuk dia punya looks, bagi aku memang phone ni nampak mahal, nampak premium walaupun harga dia bawah RM1,000 saja. Dia ada dua tona warna kat sini, korang boleh nampak. Tengah dia ni ada macam garis-garis, and then bahagian tepi, kiri dan kanan ada tona warna yang berbeza dengan logo Poco yang sangat-sangat besar. Setakat ni dia punya panel belakang memang sangat-sangat mudah nampak kesan cap jari kalau korang tak gunakan casing. Dan of course, majority kalau beli phone memang gunakan casing kan, tapi bagi aku tak gunakan sebab aku nak feel sendiri phone ni macam mana. So logo Poco ni kalau macam korang gerak-gerakkan phone ni memang nampak bold lah sebab dia punya shining tu, and then agak besar tulisan dia pada bahagian belakang. Manakala dia punya rekaan kamera bagi aku okey je. Dia punya kedudukan memang sekata, sebab kalau korang boleh tengok dia punya sensor memang sangat teratur dan kemas. Kalau korang yang memang masih menggunakan earphone jack 3.5mm, Poco X3 NFC masih kekalkan benda tu. Manakala pada bahagian atas korang ada IR blaster untuk nak digunakan sebagai remote control TV ataupun Astro rumah korang. Satu lagi kelebihan yang aku rasa Poco X3 NFC ni agak menang in terms of dia punya saingan dari segi mid-range phone dengan harga bawah RM1,000 adalah dia menggunakan stereo speaker. Bagi aku stereo speaker dia legit dan sangat kuat untuk phone mid-range macam ni. And then kalau korang betul-betul pegang phone ni tanpa pakai casing, memang korang akan rasa getaran yang ada pada panel belakang dia ni. So getaran itu bagi aku agak kuat sampai bila aku dengar dekat belakang dia pun aku rasa macam speaker dia ada dekat belakang. So itu stereo speaker yang aku rasa sendiri dengan Poco X3 NFC. In fact, kalau korang letakkan phone ni atas meja, korang letak tangan korang dekat sebelah meja ni, korang akan rasa getaran daripada phone ni sendiri. So dia lebih kurang macam aku pernah gunakan Sony Z3 yang dulu-dulu. So Sony Z3 tu memang kita dapat rasa getaran pada bahagian panel belakang tu, membuatkan macam tak selesa sangat kalau tak pakai casing. Tapi kalau pakai casing, aku rasa macam it's not a really big problem pun. Yang paling penting adalah dia punya stereo speaker memang sangat-sangat mantap lah bagi aku untuk harga bawah RM1,000 phone mid-range macam ni. Kalau nak bandingkan dengan phone-phone mid-range yang lain yang just gunakan mono speaker sahaja kan. Satu perkara yang paling orang puja dengan Poco X3 NFC ni adalah dia punya refresh rate sehingga 120Hz dengan harga bawah RM900. So untuk korang nak merasa pengalaman menggunakan phone flagship, kalau tak dapat beli mahal, korang dapat beli Poco X3 NFC dengan harga RM900 sekarang ni. Dia punya 120Hz tu bukannya 120Hz yang ada biasa pada phone-phone flagship. Sebab 120Hz ni adalah dynamic switch, which is korang tak akan dapat 120Hz static kat situ je. Dia akan bertukar-tukar mengikut situation dan mengikut cara penggunaan korang juga. Aku ambil contoh satu analogi, kalau korang gunakan phone ni, kalau korang tengah scroll-scroll dekat Twitter ataupun dekat Instagram, so dia akan go for 120Hz. Tapi kalau korang tiba keluar daripada apps dan korang tak gunakan screen, tak touch screen langsung, dia akan downgrade to 50 ataupun 60Hz. So itu something yang menarik untuk ketahanan bateri lah bagi aku, dia punya dynamic switch tu. The main issue yang aku tengok dekat dia punya screen 120Hz ini, aku tak tahu disebabkan oleh dia punya Snapdragon 732G tu ataupun disebabkan oleh kualiti skrin dia, sebab dia punya 120Hz tu tak macam 120Hz yang korang rasa dekat phone-phone flagship sebenarnya. Yes, this one is not a flagship phone, this one is mid-range phone, aku tahu benda tu. Tapi disebabkan oleh the point of 120Hz tu, aku menganggap bahawa 120Hz yang aku rasa kat sini akan lebih kurang macam flagship. Sebab aku still rasa hiccup dekat bahagian scrolling screen tu, walaupun aku tengok FPS kat situ memang legit 120. So itu something yang aku rasa macam
mungkin Snapdragon 732G dia ataupun disebabkan oleh skrin LCD dia yang murah. Mungkin. So kat situ aku macam mula questioning jugalah. Adakah dengan 120Hz dia dapat menampakkan spesifikasi Poco X3 NFC ni power, tapi di sebaliknya ada kekurangan dia yang korang mungkin akan perasan kalau korang betul-betul gunakan Poco X3 NFC ni. Mungkin faktor software tu yang membuatkan dia punya refresh rate 120Hz tu tak fully optimize lagi dekat smartphone ni sendiri. Tapi itulah, macam tak fair sangatlah untuk pengguna dapat end product macam ni dengan dia punya refresh rate yang tak fully optimize lagi. Sebab kalau korang yang dah biasa gunakan refresh rate tinggi, korang akan faham apa yang aku maksudkan dengan refresh rate yang tak sama macam phone yang ada refresh rate 120Hz. Sebab aku rasa macam tak nice sangatlah bila korang letakkan selling point yang bagus dengan refresh rate tinggi apa semua, tapi end up aku dapat teknologi yang separuh matang pada Poco X3 NFC ni. So aku mengharapkan dalam masa terdekat ni Poco akan bagi software update untuk Poco X3 NFC untuk lebih optimization dari segi dia punya refresh rate untuk skrin yang ada pada phone ni sendiri. Kalau korang keluar dekat home screen dia, maybe korang akan nampak warna warna tu bagi aku agak cantik lah walaupun dia just menggunakan IPS LCD. Selain tu juga kalau korang pernah gunakan Redmi Note 9S, aku rasa korang tahu apa isu yang ada pada skrin Redmi Note 9S tu. Yes, untuk Poco X3 NFC ni aku still dapat nampak screen bleeding yang ada pada keliling phone ni and then pada di bahagian punch hole display dia lah. Perkara tu honestly agak mengganggu mata aku bila aku nak tengok screen, lagi-lagi bila nak tengok video yang membuatkan screen aku penuh warna putih. So aku akan ternampak screen bleeding lagi-lagi pada bahagian bawah dia and then pada bahagian punch hole display dia lah. Memandangkan Poco X3 NFC ni dijual dengan harga bawah 900 dan dibagi fungsi 120Hz pada screen dia. So korang faham-faham sendirilah kualiti skrin dia macam mana kan. So itu apa yang aku rasa sendiri dengan Poco X3 NFC yang ada kat tangan aku sekarang ni. Mungkin korang akan rasa pengalaman yang berbeza ataupun mungkin korang akan rasa pengalaman yang sama macam aku. So korang just kongsikan pendapat korang dekat bahagian komen kalau korang rasa benda yang sama macam aku rasa. Bila nak sebut pasal MIUI 12 ni, actually sebelum ni aku gunakan MIUI 12.0.1 dan aku rasa bila aku dah update ke MIUI 12.0.2, pengalaman dia tu tak ada improve yang banyak sangat bagi aku, lagi-lagi in terms of dia punya scrolling untuk 120Hz dia. But untuk dia punya kamera, aku rasa ada sedikit improvement lagi-lagi dari segi low light punya gambar, and then dia punya potongan portrait tu quite improve. Aku dah ambil a few shot menggunakan kamera Poco X3 NFC ni, and then bila aku try dekat low light, aku nampak yang pencahayaan tu dia cuba cari cahaya dan dia cuba naikkan sikit HDR, membuatkan objek tu tak nampak terlalu gelap. Tapi aku peliknya bila aku ambil gambar dekat outdoor, aku nampak yang gambar tu macam digelapkan sedikit dan dia cuba nak fokus dekat objek tu sendiri. So background tu akan jadi lebih malap sedikit lah. Aku tak tahu disebabkan oleh AI teknologi yang ada pada kamera ni sendiri. Dan warna yang cuba diambil oleh kamera ni bagi aku agak natural jugalah. Cuma itulah, korang akan nampak soft dia tu akan lebih lagi-lagi pada bahagian kulit manusia lah. Phone ni kita tak boleh letak expectation yang tinggi sangat memandangkan ini adalah phone bawah RM900 untuk harga pasaran rasmi di Malaysia. So untuk bahagian kamera dia bagi aku dah cukup bagus sebenarnya untuk phone yang berharga macam tu. Tapi kalau korang nak bandingkan dengan phone-phone flagship ataupun phone-phone yang dijual dengan harga yang lebih mahal daripada dia, memang susah sebenarnya. Sebab yelah, phone ni dah murah kan. So korang faham lah apa yang membuatkan phone ni murah kan. So in terms of dia punya kualiti gambar, dia punya tone warna, dia punya pencahayaan, dia punya sharpness, and then dia punya potongan bokeh yang aku rasa aku puas hati untuk kamera ni. Sebab kalau korang tengok gambar yang aku ambil, korang nampak rambut-rambut tu memang dia potong baik, dia tak ada blur yang nampak pelik. Untuk dia punya bahagian portrait mode, korang boleh adjust lah. Dia punya aperture boleh down to 1.0 ataupun korang boleh upgrade. Untuk blurry effect tu nampak lebih cantik dan nampak lebih kemas, dan blurry effect tu pun korang boleh adjust untuk blurry effect macam mana korang nak, sama ada berpusing ke ataupun macam mana yang korang nak lah. Korang boleh adjust dekat bahagian edit dia. Memandangkan phone ni dijual dengan harga bawah RM1,000 dengan pelbagai spesifikasi yang agak bagus on paper, yes, korang akan rasa agak balance kat situ. Ada benda yang bagus dan ada juga benda yang tak bagus. Cuma kat situ korang kena tahu sama ada benda yang bagus tu bagus untuk korang atau tidak. Untuk MIUI 12 yang ada pada Poco X3 ni bagi aku agak kemas lah. Dia punya susunan dia tu, dia punya buka apps ataupun icon pack dia. Cuma dia still adalah dia punya pre-install apps yang aku tak gunakan, tapi dia bersepah-sepah dekat bahagian home screen tu kan. Dan aku dah hide apa semua. Aku just letakkan aplikasi yang aku nak gunakan saja pada dia punya home screen.
And kalau buka swipe dia punya bahagian dalam aplikasi ni semua, memang lebih kurang pengalaman korang gunakan stok Android sikit lah. Untuk bahagian bateri pula, Poco X3 ni hadir dengan bateri sebesar 5160 mAh dan juga pengecasan pantas 33W dalam kotak jualan dah bagi sekali dah. Ketahanan bateri dia bagi aku agak memuaskan lah. Sebagai pengguna yang bukannya gamers, bagi aku semua phone bukannya gaming phone. Kalau korang nak betul-betul pengalaman main game, aku rasa korang just go for gaming phone, bukannya phone macam ni. So kalau korang nak expect more untuk gaming, this is not the best phone untuk korang nak main game. Poco X3 ni bagi aku boleh main game dan dia punya gaming experience agak smooth, memandangkan dia punya 120fps dekat Call of Duty Mobile yang aku main memang okey. Dan pengalaman aku main game dekat Poco X3 ni bagi aku dia punya hiccup tu ada sedikit lah. Dia punya lagging tu sikit-sikit je. Aku tak rasa lagging yang melampau sangat. So bagi aku okey je. Kalau nak cakap pasal kepanasan untuk phone ni, bagi aku kepanasan dia di tahap yang normal, tak overheat sangat yang membuatkan aku tak selesa pegang phone ni. And then untuk main game okey, untuk nak multitask okey. Cuma untuk 120Hz tu aku rasa agak pelik, tak sama macam 120Hz yang aku gunakan pada phone lain. Korang jangan beli Poco X3 NFC ni disebabkan oleh dia punya refresh rate sehingga 120Hz saja. Sebab pengalaman menggunakan refresh rate dia memang agak berbeza daripada phone-phone yang aku pernah gunakan sebelum ni. Tapi kalau korang nak beli Poco X3 NFC ni, korang nak kena tengok faktor yang lain, which is selling point yang lain, macam bateri yang besar, ada fast charging 33W, quad kamera 64MP, storage speaker dan pelbagai lagi yang membuatkan Poco X3 ni sangat berpatutan dan berbalik untuk harga dia dengan spesifikasi yang ditawarkan pada phone ni sendiri. So guys, aku rasa itu saja untuk aku punya pandangan dan ulasan selama aku menggunakan Poco X3 NFC, dan aku harap korang dapat terima aku punya pandangan. Kalau korang ada pandangan yang berbeza ataupun pengalaman yang berbeza menggunakan Poco X3 ni, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Aku harap juga korang enjoy dengan video aku ni dan korang dapat buat decision sama ada nak beli Poco X3 ataupun nak beli phone lain yang ada di pasaran sekarang ni. Aku tak paksa untuk korang tak beli dan aku tak paksa untuk korang beli. Korang boleh nilai sendiri phone apa yang sesuai dan terbaik untuk diri korang. So guys, itu sahaja untuk video kali ni dan aku harap korang enjoy dengan video ni. Follow Twitter dengan Instagram aku, like, komen dan subscribe channel aku. InsyaAllah kita bertemu lagi lain video. Assalamualaikum. Bye.